Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan RoboCute ingin menerangkan tentang robot in crop production. Okey, izinkan kami perkenalkan diri kami dahulu. Yang pertama sekali, yang terdiri daripada 4 orang. Yang pertama sekali adalah saya Adli Huzaifah bin Muhammad Zahir, yang bernombor matrik 22 di AG20F1020. Nama saya Cik Muhammad Aziz bin Cik Abu Bakar dan nombor matrik 22 di AG20F1011. Nama saya Muhammad Faiz Hakimi bin Mat Nazri dan nombor matrik saya ialah 22 di AG20F1048. Nama saya Muhammad Fawaz bin Muhammad Rusti, nombor matrik 22 di AG20F1039. Okey, saya ingin menerangkan tentang definisi robot in crop production. Okey, robot in crop production ni adalah menggunakan teknologi robot dalam pertanian untuk meningkatkan lagi produktiviti dalam pertanian, dan dalam masa yang sama dapat membantu dalam mempercepatkan proses pengeluaran hasil tanaman seperti membajak tanah dan penuaian. Okey, ini kerana penduduk dunia sekarang semakin meningkat dan dalam masa yang sama permintaan juga semakin meningkat. Okey, dengan mengaplikasikan robot dalam pertanian dapat membantu dalam manusia untuk urusan pertanian. Kita pergi kepada jenis robot in crop production. Yang pertama sekali adalah harvest robot. Pada abad dan dunia zaman sekarang, kekurangan tenaga pekerja untuk petik buah semakin berkurang, dan pekerja pada abad ini mungkin akan demand gaji ataupun meminta gaji yang lebih tinggi ketika bekerja. Okey, kita pergi kepada pengenalan robot harvest robot tersebut. Okey, robot ini mempunyai kamera pada lengan tersebut untuk mengganggar keadaan dan kematangan buah untuk dipetik. Okey, untuk pengetahuan anda, robot ini menggunakan tenaga bateri yang boleh dicas semula untuk kegunaan harian. Robot seterusnya akan diterangkan oleh rakan-rakan saya. Seterusnya slide yang diterangkan oleh saya ialah Nayo Teknologi. Okey, Nayo Teknologi mempunyai suatu robot yang tidak hanya berfungsi sebagai tangan pertanian, malah sempurna menggunakan teknik untuk memelihara dan melindungi persekitaran setempat. Robot ini mempunyai keupayaan untuk menyiram, mencangkul dan membantu semasa aktiviti menuai. Oleh itu, robot ini dapat membantu menanam tanaman menjadi lebih sihat dan mesra alam. Robot seterusnya ialah Agribotic, iaitu drone yang mainkan peranan yang besar dalam memantau kawasan tanaman yang luas. Agribotic adalah alat kos yang rendah untuk petani mengumpul data tanaman dari masa ke semasa. Ia juga boleh mengambil gambar dari udara yang tepat sehingga dapat merakam video. Koleksi drone perusahaan bahkan memiliki sensor inframerah yang dapat mengukur kesihatan tanaman ketika di udara. Selanjutnya adalah Eco Robotic. Robot ini memperolehi sumber tenaga daripada cahaya matahari. Robot ini juga bertindak secara autonomi sepenuhnya kerana ia mempunyai kemampuan untuk menggunakan tenaga suria untuk bekerja sepanjang hari. Robot ini juga menggunakan sistem kamera yang rumit untuk mensasarkan dan menyemburkan racun kepada rumpai di ladang. Hal ini kerana ianya mempunyai semburan yang tepat. Robot ini menggunakan lebih kurang 90% racun herba yang menjadikan 30% lebih murah daripada cara tradisional. Robot ini juga dapat menggantikan tenaga manusia untuk melakukan aktiviti di ladang, contohnya menanam dan lain-lain. Seterusnya adalah robot Agrobot E-Series. Sekiranya anda mempunyai ladang buah-buahan yang memerlukan tenaga kerja yang banyak, anda mungkin ingin mendapatkan Agrobot E-Series ini. Hal ini kerana robot ini mempunyai 24 lengan robot yang berfungsi tanpa wayar dan sistem yang canggih. Robot ini mempunyai sistem E-Series yang mana ia dapat mengenal pasti kematangan pelbagai jenis buah yang ditetapkan. Selain itu, dengan adanya E-Series ini,
buah yang matang dapat dipetik dengan cepat dan tepat. Seterusnya saya akan kongsikan mengenai kebaikan robotik terhadap penghasilan tanaman. Pertama adalah dapat mengurangkan pencemaran terhadap bumi. Contohnya penanaman hidroponik. Melalui air yang mempunyai nutrien disalurkan kepada tumbuhan yang ditanam di atasnya. Kita boleh mengurangkan penggunaan tanah yang berharga. Hal ini demikian kerana jika penggunaan tanah yang terlalu kerap akan menyebabkan tanah menjadi tandus dan tidak boleh diguna semula. Yang kedua adalah kebaikan robotik adalah dapat membantu para petani untuk meningkatkan pengeluaran dalam jangka masa yang pendek. Pada suatu ketika dahulu, sebelum sebarang teknologi pertanian diperkenalkan, masa yang lama diperlukan bagi mendapatkan tanaman. Namun demikian, kini pelbagai jenis tanaman dapat dinikmati oleh kita tanpa mengira musim ataupun masa. Yang ketiga adalah pelbagai jenis tanaman yang tidak boleh ditanam oleh negara kita pada masa dahulu kini dapat ditanam di negara kita. Kesemuanya ini disebabkan oleh teknologi pertanian dalam pengubahsuaian genetik tumbuhan tersebut. Sebagai contoh, buah stroberi dan rock melon merupakan antara contoh yang terbaik pengubahsuaian genetik yang menyebabkan ianya dapat ditanam di negara kita. Di akhir slide ini ialah kesimpulan. Kesimpulan penggunaan robot amat diterapkan ke dalam bidang pertanian pada era kemodenan ini. Dengan ini, penggunaan robot dapat membantu dalam mengurangkan masa untuk melakukan satu pekerjaan. Hal ini perlu diperkenalkan kepada pelajar yang belajar berkenaan pertanian supaya dapat diaplikasikan ketika melakukan kerja-kerja pertanian pada masa yang akan datang. Justru ini, robot dapat dimanfaatkan kepada orang lain tentang penggunaan sesuatu robot dalam bidang pertanian. Sekian, terima kasih.